Kita langsung ke negeri Sarawak. Antara laporannya, polis akan bekerjasama dengan agensi berkaitan susulan kes mangsa tertimbus dan terperangkap ketika melakukan pelombongan haram di Gunung Tabai Bau. Untuk laporan penuh, kita bersama Fazril Hisham Afandi yang telah bersedia di studio berita RTM Kuching. Silakan Fazril. Terima kasih Syah. Assalamualaikum dan salam hormat. Polis Diraja Malaysia akan bekerjasama dengan agensi berkaitan untuk melakukan siasatan lanjut susulan kes mangsa tertimbus dan terperangkap yang dipercayai melakukan pelombongan secara haram di kawasan larangan di Gunung Tabai Bau baru-baru ini. Suruhanjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail berkata beliau telah meminta Balai Polis Bau untuk menutup kawasan itu daripada orang ramai pada masa ini. Kita pun akan berurusan dengan pihak residen dan juga pejabat daerah untuk pihak mereka membuat mengisytiharkan kawasan larangan. Jadi kita boleh ambil tindakan untuk tangkap dan sebagainya jika dia masuk dalam kawasan itu supaya residen tak berlaku lagi. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita di Kuching selepas menghadiri pembarisan bersempena sambutan peringatan Hari Polis ke-214 tahun di Padang Kawat Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak. Terdahulu dalam menyampaikan amanat Ketua Polis Negara, Datuk Aidi turut mengingatkan semua pasukan supaya terus bekerjasama menepani apa jua keadaan terutama negara masih berdepan pandemik COVID-19. Dan selamat Hari Polis kepada seluruh warga Polis Kontingen Sarawak secara khususnya dan semua warga Polis Indonesia lah. Dan saya juga terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri khususnya SDMC yang telah memberi kebenaran kepada pihak polis untuk mengadakan pembarisan Hari Polis pada tahun ini. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 10 pegawai lain-lain pangkat atas kejayaan dalam operasi yang dilakukan. Sementara itu, sambutan Hari Polis ke-214 peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bintulu diraikan secara sederhana dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Zuhaili berkata, walaupun diraih secara sederhana, sambutan itu amat bermakna dan merupakan pengiktirafan terhadap setiap anggota polis. Superintendent Zulkifli turut meminta setiap anggotanya mengutamakan kebersihan diri bagi mengelak jangkitan COVID-19. Berucap dalam majlis sambutan tersebut, Superintendent Zulkifli menekankan pentingnya kerjasama polis dan masyarakat dalam menjaga keselamatan sesuai dengan tema Hari Polis tahun ini, polis dan masyarakat berpisah tiada. Dalam ber itu, beliau memaklumkan kadar jenayah indeks di Bintulu menurun tahun lalu berbanding tahun 2019. Presiden Bahagian Semarahan Haji Ibrahim Lumpu mendahului senarai 97 orang penerima pingat dan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Dewan Besar Astana Negeri Petrajaya hari ini. Haji Ibrahim dikurniakan pingat pentadbiran awam Johan Perkhidmatan Cemerlang. Sementara itu, Esko Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati Datin Hajah Sadiah Haji Buji mengetuai senarai 9 orang penerima bagi darjah Yang Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang. Istiadat diteruskan dengan pengurniaan pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan bakti kepada 22 orang penerima dan darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Ahli Bintang Sarawak kepada 19 orang penerima. Manakala bagi darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang dikurniakan kepada 27 orang dan pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan terpuji kepada 19 orang. Turut hadir dalam majlis ini Isteri Yang di-Pertua Negeri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Kerjasama semua pihak dalam menangani pandemik COVID-19 amat penting dalam usaha memulihkan semula ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Timbalan Menteri Kesihatan II, Datuk Aaron Ago Dagang berkata, kerjasama itu termasuk mematuhi garis panduan pencegahan COVID-19 yang ditetapkan selain menitik beratkan norma baharu dalam kehidupan seharian. Kerjasama daripada masyarakat untuk mendaftar dalam program imunisasi COVID-19 juga penting bagi melindungi diri dan orang lain. Beberapa siri penerangan turut diadakan untuk memaklumkan rakyat pentingnya mendapatkan vaksin berkenaan.
Dato' Aaron menyatakan demikian dalam program Malaysia Prihatin Pengurusan Pandemik COVID-19 yang dianjurkan Kementerian Kesihatan di Rumah Sang Lasa Ulu Entabai, Julau. Terdahulu beliau telah dibawa melawat tapak pembinaan klinik kesihatan di Nanga Kemalih Ulu Entabai. Klinik tersebut yang dibina dengan peruntukan lebih RM4 juta dijangka siap sepenuhnya pada Jun depan. Umum mengetahui pandemik COVID-19 disusuli penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula Mac tahun lepas banyak menjejaskan ekonomi masyarakat, khususnya dalam kalangan peniaga serta pengusaha kecil. Walau bagaimanapun, sebaliknya pula yang berlaku bagi pengusaha Pau Kukus Hajah Merdeka di Kampung Hulu Sri Aman. Tempoh PKP telah melonjakkan lagi jualan serta permintaan Pau Kukus. Menurut pengusahanya, Helmi Eli, beliau bersama ibu serta adik-beradik yang lain telah memanfaatkan sepenuhnya ruangan media sosial dengan mempromosi serta menjual Pau Kukus. Tanpa diduga, jualan dan permintaan sejak bermulanya pandemik sehingga sekarang telah meningkat berlipat kali ganda. Bermula dengan 2 ke 3 kilo tepung yang digunakan sehari untuk menghasilkan Pau Kukus beberapa tahun dahulu, kini selepas PKP jumlah tepung gandum yang digunakan sehari mampu mencecah 18 ke 21 kilogram sehari. Adik-beradik ramai, jadi idea tu dia bagi sikit-sikit, jadi tercetuslah macam mana kita nak perkembangkan perniagaan musim PKP kan. Jadi kita buat urusan di rumah, jadi kita lariskan jualan buat dalam talian. Kita gunakan rider untuk hantar barang, untuk hantar permintaan. Jadi permintaan tu tak sampai tak lekat tangan, sampai ke peribadi pagi-pagi sampai petang. Permintaan terlampau tinggi untuk musim PKP saja. Biarpun media sosial banyak membantu melariskan hasil jualan, namun Ibu Elmi Merdeka Johari yang memulakan produk Pau Kukus sejak 6 tahun lalu tetap mementingkan rasa dan kualiti produk yang dihasilkan. Tipnya kami mau serasa dengan pelanggan lah. Apa yang kami rasa tadi sedap. Macam tu nak kami mau intinya serasa dengan tepungnya. Kepelbagaian inti Pau Kukus seperti inti kelapa, kacang merah, cheese, coklat, carbonara, mentega dan kari ayam membuatkan pelanggan mempunyai banyak pilihan. Rasanya berbeza daripada apa-apa lain. Tapi kami orang dari pejabat pun memang selalu order di situ. Dari segi harganya berpatutan lah harganya. Dari RM1.5 nangga ikut nyempun perisa lah RM2 ataupun RM2.5 harga. Nya gebu, sesanya okey lah. Sera dengan tekak pun. Selain digemari penduduk Bandar Simanggang, Pau Kukus yang diusahakan keluarga ini turut mendapat permintaan dari luar Sri Aman termasuk Kuching dan Sibu. Yang ni Pau Kukus yang baru sangat-sangat dah masak dan saya nak rasa sendirilah Pau Kukus ni. Saya pilih Pau Kukus inti kelapa sebab cita rasa saya ni memang cita rasa orang tua lah. Saya nak rasa sendiri keenakannya macam mana. Saya ambil satu ya. Memang sangat lembut. Okey. Yang ni inti, wow, masih panas. Kena tiup sikit. Memang sedap. Memang sedap, saya pernah merasa ni kalau dibawa balik sehingga ke petang pun memang masih lembut. Apatah lagi ni baru keluar dari periuk ni, memang panasnya memang rasa, walaupun panas tapi rasa sangat segar dan nyaman, semestinya nyaman. Dapat banyak inti. Masih. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan.